Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 11 Rabiul Akhir bersamaan 16 November bersama saya Aziz Arifin, dan ini berita utama malam ini. Longkang jadi tempat pelupusan sampah. Pasangan dinikahkan lebay loh perlu sahkan status perkahwinan. Baru sahaja dibersihkan 2 minggu lepas, longkang di kawasan perumahan Taman Indra Sempurna Kuantan kembali dipenuhi sampah sarap. Walaupun longkang terbabit sentiasa dibersihkan syarikat konsesi Alam Flora, namun sikap segelintir penduduk yang tidak peka terhadap kebersihan menjadikan usaha tersebut hanya sia-sia. Tinjauan di kawasan terbabit mendapati longkang ini dipenuhi sampah sarap yang sukar untuk dilepuskan, antaranya plastik dan botol. Tidak kurang juga sisa makanan yang dibuang ke dalam longkang terbabit. Perbuatan tidak bertanggungjawab ini bukan sahaja boleh menyebabkan longkang tersumbat dan berlaku banjir, ia turut menggambarkan sikap penduduk di kawasan terbabit yang kurang kesedaran sivik. Sisa-sisa sampah ni kita nampak dia memang hasil daripada kita, ke masyarakat sendiri. Ya, dengan tengok dalam longkang tadi penuh dengan botol, plastik dan juga sisa bekas makanan dan sebagainya. So memang keadaan ini berlaku di dalam longkang kita dapati sisa-sisa ni yang banyak di dalam longkang kita. So saya menyerulah kepada semua masyarakat untuk sama-sama dengan kita untuk memastikan sampah-sampah ni tidak dibuang semena-mena. Berdasarkan maklumat, longkang di Taman Indra Sempurna ini merupakan longkang paling kritikal tahap pembuangan sampah. Perkara itu turut diakui peniaga di kawasan terbabit yang menyaksikan sikap segelintir penduduk yang membuang apa jua jenis sampah. Punca ni orang meniaga pun yang ada, yang orang atas dan tamang pun ada. Dia suka-suka dia je lah. Ikut suka-suka dia nak buang ke mana-mana. Sampai tilang pun ada. Tilang 4 HC tu ada. Bayangkan, kadang-kadang pelewuk, papan pelewuk tu dia buang. Dalam longkang dengan kayu-kayu sekali. Ikut suka dia. Tambah Syarudin, SW Corp dan Alam Flora sudah melakukan apa yang termampu dan mengakui tanpa kerjasama penduduk serta peniaga, semua masalah berbangkit itu tidak mungkin boleh diatasi. Syarudin turut mendedahkan pihaknya bersama Majlis Bandaraya Kuantan MBK, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Jabatan Kerja Raya JKR serta Wakil Kerajaan Negeri menubuhkan satu pasukan khas bagi memantau isu longkang dan saliran yang berpotensi menjadi punca banjir kilat. Sikap degil segelintir masyarakat terhadap pematuhan prosedur operasi standard SOP antara penyumbang kepada peningkatan kes harian COVID-19 sejak kebelakangan ini. Ada juga peniaga dan pengguna yang gagal melakukan perkara asas sekalipun termasuklah pemakaian pelitup muka serta tidak mengimbas suhu badan. Wartawan Syahirah Sukri ada laporannya. Sepanjang tinjauan saya di Ibu Negara, masih terdapat segelintir masyarakat yang tidak mematuhi SOP di tempat terbuka maupun di dalam premis perniagaan, termasuklah tidak memakai pelitup muka. Tidak kurang juga pengunjung yang membuka pelitup muka untuk merokok di tempat awam yang dipenuhi orang ramai. Lebih 2 tahun kita berdepan dengan pandemik COVID-19, masih ada lagi yang tidak peka dengan kewajipan mengimbas aplikasi MySejahtera serta mengesan suhu badan. Sedangkan itu antara perkara asas yang perlu dilakukan ketika memasuki sesebuah premis. Dilema itu sering dialami oleh peniaga dan pengusaha restoran tiap kali berdepan pelanggan yang keras kepala. Memang kalau tengok tu memang tak patuh lah. Kena suruh baru nak buat. Macam tu lah. Kalau scan kena suruh dulu. Marah sampai bergaduh pun ada. Namun itu hanya sikap segelintir pengunjung dan tidak dapat dinafikan bahawa orang ramai sudah membiasakan diri dengan norma baharu. Buat masa ni memang kita pelanggan yang ada kat sini kita akan cek dia punya MySejahtera dan kebanyakan pelanggan faham. So mana yang tak ada MySejahtera kita memang tak pergi masuk lah sebab kita nak menjaga keselamatan di dalam. So setakat ni memang customer ikut apa yang kita nak lah. Lalunya dulu kita memang ada minta tapi sekarang customer dia dah faham. Mana yang datang Maidin memang dia akan tunjukkan dia punya sejen vaksinasi lah.
Sejak akhir-akhir ini, kes harian COVID-19 kembali melebihi angka 5,000 yang dipercayai berpunca daripada aktiviti rentas negeri dan ketidakpatuhan terhadap SOP. Bagaimanapun, kerajaan kini sedang giat mengusahakan pemberian dos penggalak kepada penerima vaksin Pfizer dan Sinovac. Selepas hampir 2 bulan PKP tidak dilaksanakan, kebanyakan orang awam sudah lupa akan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan, sedangkan kita masih dalam belenggu COVID-19 di mana semakin hari semakin tinggi kesnya. Adakah anda ingin hidup seperti sebelum ini di mana tinggal di rumah sepanjang hari? Jawapan di tangan anda. Saya Syairah Sukri, Berita Al-Hijrah. Pasangan yang pernah menggunakan khidmat sindiket nikah tanpa tauliah yang dikenali sebagai Lebay Loh dikehendaki tampil ke pihak berkuasa agama negeri secepat mungkin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator Idris Ahmad berkata tindakan itu perlu dibuat bagi membolehkan Jabatan Agama Islam Negeri masing-masing memutuskan status sah perkahwinan terbabit. Dia kebanyakan bila berkahwin macam tu dia ada masalah nak berkahwin secara rasmi tu. Jadi yang keduanya sepatutnya kadang-kadang mungkin benda tu tidak pernah dimaklumkan kepada pihak berkuasa. Orang duk anggap dia tu mungkin dia tu sebagai menyerupai ustaz, sebagai orang anggap sebagai dia mendakwa dia dekat authority card. Bagaimana macam ni kan. Alhamdulillah lah boleh kita dapat tumpaskan benda yang macam tu. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Perpustakaan Sheikh Muhammad Idris Al-Marbawi di Ibu Negara hari ini. Media sebelum ini melaporkan sindiket nikah tanpa tauliah dipercayai dikendalikan seorang bekas imam di Kelantan dikenali sebagai Lebay Loh telah beroperasi lebih 20 tahun lepas. Sindiket itu dipercayai turut mempunyai rangkaian di negara jiran dengan mengenakan bayaran antara RM2,000 hingga RM5,000. Kebanyakan pasangan yang memilih khidmat sindiket itu kerana ingin berpoligami, tiada restu keluarga atau mahu berkahwin dengan warga asing. Seorang lelaki warga Pakistan ditahan Jabatan Imigresen selepas didapati terlibat dalam kegiatan pemalsuan pelbagai dokumen yang dibuat untuk warga asing di negara ini. Lelaki berusia 37 tahun itu mengenakan bayaran di antara RM50 hingga RM300 bagi menyediakan dokumen palsu iaitu lesen memandu, pas lawatan kerja sementara PLKS dan visa negara asing. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Khairul Zaimi Daud berkata suspek dikesan menjadikan bilik di sebuah kondominium sebagai makmal memproses dokumen palsu berkenaan. Pemeriksaan di kediaman terbabit menemui set peralatan komputer, mesin pencetak kad, pelbagai jenis cap perwakilan negara asing dan lain-lain peralatan yang digunakan dalam aktiviti haram terbabit. Turut ditemui pelekat-pelekat PLKS, lesen memandu Malaysia dan visa negara asing siap dicetak yang dipercayai sedia diserahkan kepada pelanggan. Serbuan itu turut menemukan wang tunai berjumlah RM13,710 yang disyaki hasil jualan dokumen palsu berkenaan. Susulan tangkapan suspek membawa pasukan operasi ke sebuah kondominium lain di Jalan Genting Kelang yang turut disewa untuk kegiatan ini. Sindiket ini dikesan menjalankan kegiatan sejak setahun lalu dengan mengenakan bayaran antara RM300 hingga RM500 bagi setiap pelekat PLKS bergantung kepada kualiti yang dikendaki oleh pelanggan, manakala lesen memandu dikenakan caj RM50. Suspek kini ditahan di Depot Imigresen Semenyih bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 55D Akta Imigresen 1959-63 kerana kesalahan menghasilkan dokumen palsu dan Peraturan 39B Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 bagi kesalahan melanggar syarat PAS. Pelajar terbaik Sekolah Menengah Agama Kedah tahun lalu maut selepas terbabit dalam kemalangan jalan raya di Jalan Baru Baling Kupang, Berdekatan Carok Now dekat Baling hari ini. Dalam kejadian 11.30 pagi tadi, mangsa Muhammad Munzir Abdul Razak, 19 tahun, dipercayai dalam perjalanan ke pusat pengajiannya di Yayasan Khairiah Kampung Pisang, Kupang sebelum motosikal ditunggangnya bertembung kenderaan pelbagai guna MPV. Menurut Ketua Polis Daerah Baling, Superintenden Syamsuddin Mamat, mangsa baharu saja lulus ujian Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ bagi lesen menunggang motosikal kelas B2 di sekolah memandu.
Motosikal mangsa dikatakan keluar simpang secara mengejut sebelum bertembung MBV di simpang 4 berdekatan Caruk Now. Akibat pelanggaran itu, mangsa melambung dan jatuh di laluan bertentangan dan meninggal dunia di tempat kejadian selepas mengalami kecederaan parah di kepala dan badan. Manakala pemandu MPV berusia 49 tahun tidak mengalami kecederaan. Muhammad Munzir menerima pengiktirafan sebagai pelajar terbaik Kedah selepas mencatat keputusan cemerlang dalam peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia STAM 2020 dan sedang menyambung pengajian di Yayasan Khairiyah. Jenazah mangsa kemudian dihantar ke unit forensik Hospital Kulim untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Banjir di selatan Mesir, lebih 400 penduduk disengat kala jengking. Kita ke berita seterusnya. Banjir di selatan Mesir, lebih 400 penduduk disengat kala jengking. Alhamdulillah, bertemu kembali. Individu yang ingin memohon dos penggala untuk tujuan umrah boleh berbuat demikian menerusi MySejahtera. Berdasarkan perkongsian Jawatankuasa Khas Jaminan Aksas Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV hari ini, pemohon tersebut boleh dibuat melalui ciri helpdesk di aplikasi berkenaan. JKJAV berkongsi 4 langkah untuk memohon dos penggala. Selepas ke ciri help desk, pemohon perlu tekan butang mula dan pilih janji temu vaksinasi penggala. Kemudian pemohon perlu menekan butang saya perlu keluar negara untuk urusan perniagaan atau umrah. Pemohon selepas itu akan diminta untuk mengisi ID pengguna MySejahtera dan nombor kad pengenalan sebagai langkah terakhir. Sebelum ini, Arab Saudi mensyaratkan penerima vaksin Sinovac untuk mengambil dos penggala daripada jenis Pfizer dan AstraZeneca bagi individu yang mahu menunaikan umrah atau haji. Persatuan Pengguna Islam Kelantan PPIK sedia membantu kerajaan negeri bagi meningkatkan kadar peratusan vaksinasi di Kelantan. Yang Ketua PPIK, Datuk Seri Dr. Muhammad Farid Abdul Ghani berkata pihaknya mengenal pasti beberapa pendekatan kempen yang lebih bersifat kekeluargaan untuk menarik lebih ramai rakyat di negeri itu tampil mengambil suntikan vaksin. Apa yang kita faham, yang kita diberi bila kita dapat bersama, saya rasa ada benda kita kena merendah diri untuk bersama mereka ini, kerana guru pondok ini kita harus berjumpa dan berbincang secara kekeluargaan bersama mereka, kerana mereka ini mempunyai pendirian yang tersendiri. Setakat ini, peratusan vaksinasi lengkap di Kelantan hanya sekitar 82% bagi populasi dewasa, biarpun kebanyakan negeri lain sudah pun melebihi 90%. Mengulas lanjut, beliau berkata hasil pemerhatian dan beberapa siri turun padang bersama kelompok masyarakat selain golongan anti-vaksin, terdapat juga individu yang enggan menerima suntikan kerana fobia terhadap jarum suntikan. Justru beliau memohon kerajaan agar dapat mempertimbangkan penggunaan vaksin jenis CanSino kepada golongan terbabit, memandangkan vaksin itu hanya memerlukan satu dos sahaja. Pada masa sama, Datuk Seri Dr. Muhammad Farid mahu lebih banyak badan bukan kerajaan NGO diberikan ruang lebih besar untuk terlibat secara langsung membantu kerajaan dalam usaha memujuk rakyat untuk mendapatkan suntikan vaksin, kerana kebanyakan NGO terlibat lebih dekat dengan masyarakat. Mempelbagaikan fungsi masjid sebagai pusat penyebaran ilmu dan khazanah Islam. Itu objektif utama penubuhan perpustakaan Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi di Masjid Negara yang menempatkan lebih 8,000 naskah kitab turath karya tokoh ilmuwan Islam itu. Karya tersebut merangkumi pelbagai jurusan ilmu, antaranya fiqh, tafsir, hadis dan tasawuf.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri Senator Idris Ahmad berkata penggabungan kedua-dua entiti iaitu masjid dan perpustakaan dilihat selari dengan pembudayaan ilmu dalam Islam. Mungkin kita akan dapat daripada sumbangan-sumbangan atau wakaf-wakaf daripada orang lain ataupun sumbangan-sumbangan daripada pihak yang bertanggungjawab sekalipun untuk memastikan supaya perpustakaan kita ini hidup dan kita hendak supaya kalau orang datang buat rujukan sini yang mereka tidak pisahkan diri mereka juga dengan masjid. Itu yang paling penting. Kita nak nampakkan masjid itu bukanlah hanya tempat untuk hubungan kita dengan Allah semata-mata. Kita nak masjid itu dimultiplekan dari segi penggunaan sebagainya. Jelas beliau, setiap masjid di seluruh negara digalakkan untuk mewujudkan perpustakaan di premis masing-masing bagi memberikan kemudahan kepada jemaah untuk membaca dan membuat rujukan. Senator Idris Ahmad turut menyampaikan sumbangan RM15,000 sebagai penghargaan kepada keluarga almarhum yang merupakan tokoh ilmuwan Islam. Saya berasa amat besar hatilah kerana pihak JAKIM mengiktiraf jugalah sumbangan-sumbangan yang telah arwah berikan dari segi penulisan, bukan hanya untuk Malaysia sahaja tapi Nusantara. Siapa yang menuntut dalam bidang ilmuwan agama ini yang sangkut paut dengan bahasa Arab, banyaknya menggunakan kamus-kamus dia. Perpustakaan Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi menempatkan koleksi terbesar kitab turath, merangkumi kitab lama, kitab kuning dan koleksi langka serta koleksi Nusantara karya penulisan ulama muktabar. Seorang pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM didakwa atas 3 pertuduhan menyalahgunakan wang bantuan membaiki rumah berjumlah RM9,000 pada 2016 dan 2017. Tertuduh Muhammad Zarir Muhammad Khazali, 41 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan hakim di Mahkamah Session Alor. Mengikut pertuduhan pertama, dia didakwa dengan curang menyalahgunakan wang bantuan membaiki rumah sebanyak RM3,000 kepunyaan P. Nagajoti di pejabat JKM Kulim pada 15 Mac 2017. Sementara pertuduhan kedua, Muhammad Zarir didakwa dengan curang menyalahgunakan wang bantuan membaiki rumah sebanyak RM3,000 kepunyaan Umi Kalsum Awang di pejabat JKM Kulim pada 19 September 2016. Manakala bagi pertuduhan ketiga, tertuduh didakwa dengan curang menyalahgunakan wang bantuan membaiki rumah sebanyak RM3,000 kepunyaan M. Joti pada 15 Mac 2017 di lokasi sama. Pegawai Pendakwa Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM Kedah Muhammad Zulfadli Azharuddin meminta mahkamah menetapkan jaminan RM10,000 bagi setiap pertuduhan. Namun peguam tertuduh merayu jaminan dikurangkan berikutan anak guamnya akan digantung kerja dan bakal menerima bayaran separuh gaji. Tertuduh juga mempunyai tanggungan isteri serta 4 anak selain turut menanggung kedua ibu bapa berusia 68 dan 65 tahun. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM5,000 bagi setiap pertuduhan dengan seorang penjamin selain perlu mematuhi syarat yang ditetapkan. Kes disebut semula 16 Disember. Seramai 14 ahli kongsi gelap ditahan selepas bergaduh dalam keadaan mabuk dalam insiden pergaduhan di Kulai kemarin. Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan Maidin Pichai berkata penahanan kesemua ahli kongsi gelap itu susulan operasi Ops Cahaya yang dilancarkan sejak 28 Oktober. Ayub Khan berkata kesemua 14 ahli kongsi gelap berusia antara 17 hingga 53 tahun itu ditahan reman antara 2 hingga 4 hari bagi siasatan lanjut. Operasi Ops Cahaya yang dilancar bermula 28 Oktober hingga 11 November itu bagi mengawasi dan memantau keadaan sepanjang musim perayaan supaya tiada sebarang gangguan dan kekacauan berlaku. Sepanjang operasi, sebanyak 66 kes kekerasan telah dilaporkan melibatkan ahli kongsi gelap. Manakala secara keseluruhan 234 individu ditahan selepas disyaki terlibat dengan aktiviti gangsterisme dan kongsi gelap. Kesemua suspek yang tangkap ini melibatkan kesalahan-kesalahan seperti berikut, iaitu menjadi ahli atau terlibat dalam kumpulan-kumpulan haram yang diwartakan oleh kerajaan Malaysia, terlibat dalam mendatangkan kecederaan kepada orang lain, terlibat dalam jenayah mencuri dan pecah rumah dengan mencuri, terlibat dalam melakukan samun berkawan
dan juga lain-lain kesalahan berkaitan dengan dadah. Dalam pada itu, Datuk Ayub berkata, Polis Johor berjaya mengambil tindakan terhadap 7 kumpulan kongsi gelap sejak Januari hingga hari ini, selain menahan 70 ahli kongsi gelap. Jelas beliau, operasi mengekang kumpulan kongsi gelap di Johor akan diteruskan bagi memastikan aktiviti haram tidak menggugat ketenteraman awam. Bangkai paus jadi hidangan jerung, pantai terpaksa ditutup. Alhamdulillah, bertemu kembali. Seterusnya kita tinjau pula perkembangan luar negara. Banjir di Aswan, selatan Mesir ragut 3 nyawa, manakala lebih 400 individu dimasukkan ke hospital di seluruh wilayah itu selepas mengalami keracunan akibat disengat kalajengking. Bagaimanapun tiada kematian dilapor akibat sengatan serangga berbisa itu. Sengatan tersebut membuatkan mangsa mengalami beberapa simptom antaranya demam, sakit perut, muntah, cerit-birit, gegaran otot dan kepala berdenyut. Ribut yang melanda Bandar Aswan yang terletak berhampiran Sungai Nil itu mendorong kalajengking mencari tempat perlindungan di kediaman penduduk. Berikutan kejadian itu, pihak berkuasa tempatan terpaksa menangguhkan sesi persekolahan. Rakaman visual dari pengguna Twitter turut memaparkan beberapa infrastruktur, rumah dan harta benda rosak selepas dihentam arus deras. 11 orang kanak-kanak dikejarkan ke hospital selepas dihempap siling runtuh dalam kejadian di sebuah sekolah di Dulwich, Selatan London. Insiden mengejutkan itu turut memaksa 16 pelajar lain serta 2 guru dirawat di lokasi kejadian. Bagaimanapun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Operasi menyelamat digerakkan pasukan bomba yang tiba dengan 3 jentera. Pasukan keselamatan itu turut melakukan pemeriksaan di bangunan sekolah terbabit bagi menyiasat punca insiden berkenaan. Buat sementara ini, jalan menuju sekolah itu ditutup bagi tujuan siasatan dan penyelenggaraan. Seorang maut manakala seorang lagi cedera selepas sebuah teksi meletup di luar kawasan sebuah hospital di bandar Liverpool semalam. Susulan kejadian itu, pihak berkuasa tempatan menahan 3 suspek di bawah Undang-Undang Anti Keganasan. Detik tragis kenderaan itu meletup berjaya dirakam menerusi kamera litar tertutup CCTV. Mangsa maut melibatkan penumpang teksi berkenaan manakala pemandunya hanya mengalami cedera ringan. Bom yang dibawa penumpang itu meletup selepas pemandu teksi berjaya keluar dari kenderaannya. Sebelum itu, pemandu teksi berkenaan mengesyaki sesuatu yang pelik terhadap penumpang itu. Pihak berkuasa tidak menolak kemungkinan ia adalah serangan pengganas. Tindakan berani pemandu teksi itu mendapat penghargaan Datuk Bandar Liverpool kerana berjaya menggagalkan serangan pengganas sekaligus dapat mengelakkan sebarang kejadian tidak diingini. Dan berikut berita antarabangsa pilihan yang lain. Hujan tanpa henti di pantai Pasifik Kanada menyebabkan jambatan runtuh dan memaksa jalan utama ditutup. Menurut media tempatan, 275 mangsa terperangkap semalaman dalam kenderaan masing-masing di antara 2 kawasan tanah runtuh iaitu di lebuh raya berhampiran Bandar Agassiz. Di Australia, beberapa pantai di negara itu terpaksa ditutup. Ekoran terdapat bangkai paus yang turut menjadi makanan jerung. Bangkai itu dikesan di laut kira-kira 100 meter dari pantai. Jabatan Perikanan Australia Barat bersedia untuk memindahkan ikan paus berkenaan sejauh 3 km ke barat pulau itu. 2 letupan di tengah ibu negara Uganda meragut sekurang-kurangnya 2 nyawa selain ia turut memusnahkan beberapa buah kenderaan. Satu letupan menyasarkan kawasan parlimen, manakala satu lagi insiden menyasarkan balai polis. Dari pihak mengaku bertanggungjawab dan siasatan lanjut masih dijalankan.
Sekian berita Al-Hijrah. Nantikan program reality Hijrahkan Laguku dengan penampilan 8 selebriti tanah air yang bakal bermula 20 November ini. Dan jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan berita pilihan serta artikel eksklusif. Saya Aziza Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam.